وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen video-video Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ini Abel nak share satu cerita yang berlaku kepada seorang bekas anggota tentera lah, veteran dalam ATM. Nama dia Sarjan Halim. Sarjan Halim ni orang lama dan dia bertugas dengan tentera darat ni dari tahun 70-an. Dan dia dah banyak menyertai operasi membenteras komunis di hutan Gubir dia pernah pergi. Lepas tu dia pernah pergi di hutan Rauk, hutan Bentong pernah masuk, dan dia pernah menyertai operasi periuk api lah. Operasi pembersihan periuk api di sempadan Malaysia, Thailand. Jadi cerita yang nak disampaikan hari ini, kisah beliau mengalami peristiwa seram semasa berada di Greek lah. Jadi banyak cerita-cerita beliau dan dia share-nya cuma dua cerita lah. Dua cerita ni lah. Jadi pada tahun 80-an, Sarjan Halim ni ditugaskan untuk mengawal lebuh raya Timur Barat ataupun lebuh raya Greek. Jadi masa ni memang komunis ni dia masih lagi ada, masih lagi bermaharaja lela. Jadi banyak aset-aset kerajaan, jentera-jentera untuk pembinaan lebuh raya Greek ini telah dimusnahkan oleh pihak komunis lah. Lebih kurang 63 jentolak telah dimusnahkan dan peralatan-peralatan lain juga telah dimusnahkan oleh pihak komunis lah. Jadi masa ni perlu kawalan tentera untuk jaga sepanjang, orang panggil sepanjang lebuh raya Timur Barat lah. Jadi beberapa pos tentera telah ditempatkan di beberapa tempat sepanjang lebuh raya ni lah. Dan masa tahun 80-an ni, highway ni cuma dibenarkan untuk lalu sebelum pukul 6 petang. Ada 3 ke 4 lebih kurang sekatan oleh anggota tentera lah. Pertamanya adalah di hadapan kem Sungai Rui, dekat sini belah Greek ni lah. Jadi kalau kenderaan ada lalu, kereta atau motosikal lalu pada pukul 6 petang, jadi tentera ni dia tanya nak pergi mana. Kalau nak pergi ke Greek, memang dia tak bagi masuk. Tapi kalau nak pergi ke Felda Bersia, dia bagilah. Jadi Felda Bersia ni dengan kem Kuala Rui ni lebih kurang 3 km. Tapi kalau ada orang nak buat elah, nak tipu, dia nak pergi ke Greek juga malam tu, tentera mungkin lepaskan. Tapi lepas pada Felda Bersia ni, dia ada satu lagi orang panggil sekatan tentera lah. Jadi kat sini memang tak lepas. Jadi untuk keselamatan memang tidak dibenarkan kenderaan-kenderaan lalu lepas pada pukul 6 petang. Beberapa pos ada ditempatkan di sepanjang highway ni, dan nak dijadikan cerita pada satu malam ni, Sarjan Halim ni dia bersama dengan partner dia, bersama dengan rakan sekerja dia ni, diarahkan untuk hantar barang ke pos satu lagi lah. Okey, dah nak start dah cerita seram dia. Satu malam ni Sarjan Halim telah diarahkan untuk hantar barang ataupun hantar peralatan ke pos yang berdekatan dengan pos beliau lah. Jadi dia tak bagi tahu pula
berdekatan ni berapa jauh, sama ada 10 km ke 15 km ke 20 km ke, dia tak bagi tahu. Tapi dia kata masa ni beliau telah ditugaskan bersama dengan seorang rakan sekerja dia untuk hantar barang di pos kawalan yang berdekatan. Jadi masa ni Sarjan Halim ni dia bersama dengan Kopral Fizi. Kopral Fizi yang memandu jeep pada masa tu, dan belakang jeep ni penuh dengan barang lah. Jadi dia kata memang suasana di Highway Greek ni memang kiri kanan memang hutan belantara, hutan tebal, gelap pekat, mana ada lampu jalan, yang ada cuma lampu jeep mereka lah yang menerangi kawasan tersebut. Masa ni baru lepas hujan, kabus agak tebal, dan bila suluh ni jalan tar ni dia nampak seperti mengeluarkan asap. Sama ada asap mungkin sebab baru lepas hujan, ataupun asap ni daripada kabus yang ada di Banjaran Titiwangsa ni lah. Dalam perjalanan ni dia kata dia duduk sembang lah dengan Kopral Fizi, sambil sembang, duduk-duduk isap okok, sampai di satu kawasan ni daripada jauh nampak kelibat orang ada di bahu kiri jalan lah. Dan kelibat ni rupanya seorang perempuan yang pakai baju kurung warna putih, dan sebelah muka dia ni ditutupi oleh rambut lah. Jadi mereka ni bila sampai dekat, Sarjan Halim ni bagi tahu Kopral Fizi ni suruh perlahankan kenderaan lah, sebab Kopral Fizi ni bawa laju macam tak nak berhenti. Jadi Kopral Fizi tanyalah, "Jen, kena berhenti ke Jen?" Jadi Sarjan Halim kata berhentilah. Dia kata kok orang ni nak minta pertolongan. Bila saja Sarjan Halim kata gitu, perempuan ni tiba-tiba berlari duduk di tengah jalan sambil depakan tangan seperti menyuruh mereka berdua ni berhentilah. Jadi Kopral Fizi ni dia break jeep ni dan dia berhenti betul-betul depan perempuan ni. Memang lampu jeep ni suluh tepat ke muka perempuan ni lah, dan dia orang tengok separuh daripada muka perempuan ni ditutupi oleh rambut, dan separuh lagi nampak muka perempuan ni lah. Dia kata macam cantik perempuan ni, tapi pelik pakaian dia ni memang lusuh gila. Baju kurung warna putih ni memang macam dah bertahun dah pakai. Jadi Kopral Fizi ni macam seolah-olah menggeletar suara dia. Dia tanya sekali lagi. Dia kata, "Jen, perempuan ni macam nak tumpang je Jen." Jadi Sarjan Halim kata, "Tak apa, biarlah." Dia kata, "Tunggu tengok apa yang dia nak buat." Dia kata. Jadi masa ni perempuan baju kurung warna putih ni dia datang sebelah Sarjan Halim ni. Dia ketuk tingkap lah, dia suruh Sarjan Halim ni buka tingkap. Jadi Sarjan Halim ni dia buka tingkap, dan perempuan ni kata nak tumpang balik rumah. Jadi Sarjan Halim ni kata tak apa. Dia kata naiklah. Dia kata jadi perempuan ni masuk dalam kereta. Memang bau semerbak, bau bunga harum wangi. Sarjan Halim kata memang tak logik lah seorang perempuan yang pakaiannya buruk dengan rambutnya orang panggil tak terurus ni, tapi bau wangi. Sepatutnya bau busuk lah kan. Jadi si Kopral Fizi ni dia teruskan perjalanan, dan dia nampak menggeletar. Masa ni Sarjan Halim ni dia tekumak kamik baca ayat kursi. Dia baca doa-doa yang dia tahulah. Tapi dia kata dia baca apa pun, perempuan ni tetap ada kat belakang, tak bercakap apa. Dan masa ni Sarjan Halim ni dia cuba kuatkan semangat dia. Dia tanya perempuan ni, dia kata, "Awak ni daripada mana? Malam-malam tengah-tengah hutan tebal ni nak keluar berjalan seorang diri?" Jadi perempuan ni kata dia daripada rumah nenek dia. Rumah nenek dia ada bawah bukit sebab ada kenduri. Jadi Sarjan Halim pelik. Dalam hati dia kata mana ada rumah di kawasan ni. Dan belum sempat dia nak tanya lagi soalan, perempuan ni suruh berhenti. Dia kata dah sampai dah. Dia kata berhentilah dekat sini. Jadi masa ni sebelum turun ni, perempuan ni dia ulurkan duit RM1 kepada
Saja Halim lah. Jadi Saja Halim ni terkejut dan dia tengok memang betul duit, dan perempuan ni turun daripada jeep lah. Bila perempuan turun daripada jeep, Saja Halim ni dia kata, terima kasih lah bagi duit tambang, dia kata. Tapi awak ni hati-hatilah, berjalan malam-malam seorang-seorang ni bahaya ni, dia kata. Jadi masa ni tak sempat lagi dia nak sambung ayat dia ni. Kopra Fizi ni dah tekan minyak dah pecut dah jeep ni. Jadi mereka berdua ni macam pelik kenapa ada perempuan di tengah-tengah hutan ni, dan mereka buat andaian lah. Dia kata ni bukan manusia, dan dia tengok balik duit RM1 yang perempuan ni holo. Tengok rupanya daun kayu yang dah kering dah bertukar, dah duit RM1 tadi bertukar daun kayu yang tengah kering. Jadi ini cerita pertama yang diceritakan oleh Saja Halim, dan cerita kedua ni berlaku beberapa minggu selepas daripada peristiwa ni lah. Jadi pos kawalan tentera yang menempatkan Sarjan Halim ni memang kem sementara lah, dibuat daripada kanvas saja, dan tandas pun tak ada. Jadi pada suatu hari waktu senja ni, tiba-tiba Sarjan Halim ni dia rasa nak buang air kecil. Jadi dia pergi ke arah tebing, sebab dia punya pos kawalan ni di atas bukit sedikit. Bukit ni pun tak tinggi mana. Jadi dia pergi ke tebing ni, dia nak buang air ke arah bawah gaung lah. Maknanya dia kat bawah ni ada gaung, dan gaung ni lebih kurang 10 meter tinggi lah, memang tak tinggi sangat. Dan kawasan gaung ni memang tumbuhan renek saja, bukan tumbuhan yang tinggi-tinggi. Dan di belakang kiri kanan Saja Halim ni memang ada pokok tinggi lah, anak-anak pokok balak dia kata. Dan masa ni dia tengah buang air kecil. Masa dia tengah buang air kecil ni, dia dengar seperti suara orang lelaki tengah bersiul. Dia kata tengah-tengah hutan siapa nak bersiul, dia kata. Dan dia pelik bila dia tengok dekat bawah tempat yang dia kencing ni, tempat air kencing dia jatuh ni, dia nampak ada seorang lelaki duduk berdiri kena air kencing dia ni. Jadi masa ni dia terkejut. Satu, dia kencing atau orang, dan satu, dia takut lelaki ni komunis. Dan tiba-tiba masa dia tengah terkaget ni, tengah terkaku ni, tiba-tiba lelaki ni daripada suara bersiul ni, dia bunyi suara macam pss, 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 macam tu, bunyi macam suara ular. Dan dia tengok badan lelaki ni makin lama makin tinggi lelaki ni, sampai akhirnya sampai tinggi nak sama tinggi dengan anak pokok balak yang ada di sebelah kiri kanan Saja Halim lah. Masa ni dia terkaku dah. Dia tak tahu nak buat apa. Dalam hati dia pun nak mengaji pun dia tak ingat. Dan dia dah pandang lah, dia dongak ke atas. Dia tak nampak ada muka lelaki ni, dia tak nampak badan lelaki ni. Yang dia nampak cuma 2 batang kaki lah. 2 batang kaki, dan kaki ni berwarna panggil warna gelap, warna hitam. Dan dekat kaki ni memang ada bulu-bulu kaki, dia kata. Jadi masa ni dia rasa kuat semangat dia, sebab dia dah tak nampak muka lelaki ni. Dan dia kata dalam hati dia, orang tua pesan kalau jumpa hantu galah, dia tahu ni hantu galah, kalau cabut bulu kaki dia ni boleh digunakan untuk buat ubat lah, lebih kurang macam tu dia kata. Dan masa ni dia nak cabut bulu kaki ni, tiba-tiba benda tu gaib hilang. Bila benda ni gaib hilang, barulah dia rasa ringan badan dia rasa ringan kaki dia. Dia berlari balik ke pos, dan dia ceritalah dekat member-member dia yang ada dekat dalam pos lah. Dia cerita dia nampak hantu galah ni lah. Jadi itulah 2 cerita yang sempat diceritakan kepada Abel lah. Semoga jadi hiburan pada kita semua. Sekian, terima kasih.